Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita akan sambung bab 3. Buku teks ada tak? Ada. Sebab kita tengok ada buku teks awak tu. Bab 3. Bab 3 ni adalah matematik pengguna. Matematik pengguna ni adalah aplikasi matematik dalam kehidupan seharian awak. Awak belajar dulu tingkatan 3, awak belajar pelaburan. Lepas tu awak belajar tingkatan 4 pengurusan kewangan. Tingkatan 5 kita ada insurans dan juga percukaian. Supaya awak faham apa benda yang berlaku di sekeliling awak ni. Bayar-bayar duit ambil insurans tak? Lepas tu bila berlaku apa-apa, tak claim pun. So, rugilah. Okay. So, sebelum kita start, saya kena share screen dulu. Okay, nampak tak screen? Nampak. Okay. So, kita akan tengok satu video. Kita nak tengok video. Taklah awak tengok dah. Saja je. Tengok video dulu. Mata. Hnu อยากได้พ่อที่ดีกว่านี้ พ่อที่ไม่เป็นใบ้พ่อที่เหมือนคนอื่น lega. ลึกอ่ะ พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก พ่อที่พูดได้ แล้วก็เข้าใจหนูได้ อย่าให้ลูกเป็นอะไรนะคะหมอ บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุด แต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุด ดูแลคนที่ดูแลคุณ ไทยประกันชีวิต Okay, dia tengok tak?
Dah. Kau teriak dah. Dah. Tak apa nak behel tu video. Oh, sebab satu dia bahasa Inggeris kot. Behel. Oh, saya tak ada nak tukar subtitle. Okay, tu video ni banyak insurance Thailand. Okay, so setakat yang awak tahu, apa insurance ada kepala awak? Bila saya sebut insurance, apa yang awak tahu? Jaminan. Pinjaman. Jaminan. Jaminan untuk Untuk diri kita. untuk diri kita, kan nak boleh benda tu. Katalah dalam video tadi tiba-tiba anak dia tu memang mati, tak boleh diselamatkan. Insurans nyawa. Okay. Kalau lah ayah dia tu ambil insurans nyawa untuk anak dia, apa dia akan dapat? Duit. Duit. Banyak mana dia akan dapat? Banyak mana je labu. Tengok. Kalau dia labur, katalah kalau dia labur 200 bulan. 200 bulan banyak sangat. 50 yang sebulan. 50 yang sebulan tu baru je 3 tahun dia labur. Jadi banyak tu je lah dia akan dapat. Tahu lah. Sikit tu. 2 kali ganda je. Mudah-mudah. 3 bulan saya. 3 bulan. Setengah ya. Kalau jumlah yang awak labur, setengah yang dapat ke? Pandai ke tak? Dak insurans ni ya ke apa? Betul jual mindah risiko daripada individu tu. Organisasi insurans tu ambil alih. Baca buku. Nyak udah sorry ikut Okay. Ramai sebenarnya masyarakat tak faham apa insurans, macam mana insurans berfungsi dan apa kepentingan insurans. Jadi atas dasar tu dah KPM memperkenalkan tajuk ni dalam matematik. Sebab kalau tak, hanya orang-orang tertentu saja yang faham. Orang ambil ekonomi, orang ambil bahagian actuary, orang-orang gitu je faham. Jadi orang-orang awam macam kita ni tak faham. Jadi bila Kajak memperkenalkan dasar matematik pengguna ni dalam silibus matematik, so lepas ni semua bermula dengan batch awak, semua orang awam akan faham apa itu insurans, apa kena ambil insurans. So hari ni kita akan tengok, dan kalau awak belajar, awak bagi tumpuan betul-betul, awak akan faham apa itu insurans dan awak boleh nilai lah adakah benda tu perlu untuk awak ambil nanti. Okay, so saya ada sediakan slide saya. Okay, bab 3 ni pendek je sebenarnya. Insurans ni 2 kali masuk habis dah. Okay, 3.1 satu saja subtopik dia, risiko dan perlindungan insurans. Saya buat background belakang tu adalah syarikat-syarikat insurans yang ada di Malaysia. Tengoklah. Bila nak lambat baru nak masuk jadi terganggu lah. Masuk dalam. Okey. Jadi untuk hari ni aku tengok kita tak ada kira-kira apa lagi hari ni. Kira-kira dia sikit je sebenarnya. Hari ni kita nak faham dulu. Nak terangkan dulu apa sebenarnya risiko dan apa kepentingan perlindungan insurans. Sebab apa kita kena ambil insurans ni. Kita faham dulu insurans tu apa,
risiko dia berapa, dan berapa kita kena ambil. Okay, lepas tu kita kena pasti jenis insurans hayat dan juga insurans am bagi melindungi pelbagai jenis risiko. Sebenarnya ada banyak benda yang awak boleh lindungi dengan menggunakan insurans ni. Cuma kita tahu je sebelum ni. Kita tak ambil pun pasal tak ambil tahu pun pasal benda ni. Jadi ni ada dua perkara yang kita akan tengok pada hari ini. Kita tengok dulu yang pertama, risiko dan perlindungan insurans. Risiko tu maksud dia ialah kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Dan risiko ni tidak dapat ditentukan dan dia akan melibatkan kerugian. Kita kecek saja risiko, mesti akan berlaku kerugian. Contoh risiko dalam kehidupan awak sebagai seorang pelajar. Awak nak pergi sekolah, lorak. Lepas tu sibuk-sibuk dekat traffic light, berlakulah kemalangan. Benda tu mungkin berlaku ke tak? Mungkin berlaku. Benda tu adalah kemungkinan berlakunya musibah. Ni kita dapat dielakkan. Bila berlaku dah, awak terlantar di hospital, kena pergi hospital, motor awak rosak. Tapi dalam keadaan yang teruk, tak jauh lah, berlaku kematian. Tapi pernah berlaku kan di sekolah kita? Berlaku kematian disebabkan kemalangan. Ataupun bila awak duduk di sekolah, pernah berlaku kan hari tu? Lome. Ataupun bila awak duduk di sekolah, berlaku kecurian motosikal. Sama ada di sekolah atau pergi kedai kan. Pergi kedai masuk dalam, tiba-tiba awak terbit tak ada motor. Lepas tu rumah pun berlaku juga risiko ni. Berlaku curian motosikal di rumah. Baru je ambil wai suku, tiba-tiba tengok esok tak ada. Was kerak. Tak ada uai dah. Dah jadi kerak, tak ada uai dah. Sebab kena backup ke. Apa lagi risiko yang mungkin berlaku? Benda-benda bahaya yang mungkin berlaku di sekeliling awak. Awak ni sakit kepala semua. Sakit kepala. Kapan satu hari tak pesek. Biasa pergi cek hospital, awak ada nyakit kronik. Contohnya macam ada ke apa? Ada kanser contohnya. Tak jauh lah kan. Tapi benda-benda yang kita kecek ni dia adalah perkara tu mungkin berlaku. Walaupun sekarang ni kita tengok keadaan semuanya selamat. Motor awak tak kena curi, awak tak sideng, awak tak ada nyakit, rumah awak tak terbakar. Tapi benda-benda gini sebenarnya dia mungkin berlaku pada satu masa yang kita tak nak jangka. Sebab malam tu tidak berbangun kan. Kalau berbangun mudah. Bangun hujung-hujung tu kita lari. Okey. Dan bila ada risiko, di situlah kita boleh ambil insurans. Okey, insurans ni dia bertujuan untuk memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans. Ganggu betul lah. Okey. Dia bertujuan untuk memindahkan risiko tadi tu, bahaya-bahaya tadi daripada kita individu kepada organisasi insurans. Organisasi insurans tu adalah syarikat-syarikat insurans. Okey, dia punya pergerakan dia gini. Pemegang polisi adalah kita. Kita sebagai individu ni adalah pemegang polisi. Dan kita membayar bulan-bulan, jumlah yang kita bayar bulan-bulan kepada syarikat insurans tu, katakanlah kita ambil dengan Prudential. Saya guna syarikat. Okay, awak ambil insurans dengan Prudential. Jadi tiap-tiap bulan awak kena bayar premium kepada syarikat Prudential.
awak bayar katakanlah RM57 sebulan. Untuk insurans hayat awak. Lepas tu, katakan berlaku risiko. Dalam masa awak isi borang tu, ada risiko-risiko yang telah dijamin. Yang syarikat bersetuju untuk cover, untuk lindungi awak daripada risiko-risiko ni. Kalau risiko-risiko ni berlaku, syarikat akan bayar pampasan pada awak. Okey. Katakan sekarang ni, awak ambil insurans hayat dengan Prudential. Lepas tu bila berlaku, awak bayar premium setiap bulan ni. Bayar sama, 57 setiap bulan. Lepas tu katakan berlaku kematian. Awak mati. Disebabkan sakit kau, disebabkan kemalangan kau. Syarikat insurans sebab tadi dia telah bersetuju untuk melindungi kematian awak tu. Jadi dia akan membayar pampasan kepada awak. Awak mati dah ni, dia nak bayar ke siapa? Hak kait dengan orang mati. Dia sebenarnya akan membayar kepada penama. Dalam borang tu kita akan tulis siapa sebenarnya yang akan terima bayaran tu. Nanti bila awak nikah, letaklah nama tu isteri awak. Isteri atau suami awak. Sekurang-kurangnya, bila awak tinggal isteri awak tu, katakanlah tak, awak bekerja dan isteri awak tu suri rumah. Bila awak meninggal, mestilah isteri awak tu akan hilang pendapatan sebab dia bergantung pada awak. Jadi caranya adalah, cara kita nak, kalau sayang sangat isteri awak tu, caranya awak ambil insurans. Letak nama dia. Bila awak tak ada, dia boleh hidup dengan menggunakan duit pampasan tu. Ada orang ambil insurans sampai 1 juta. Jadi dia bayar premium tu mahal lah sikit bulan-bulan. Mungkin 200 bulan dia bayar. Jadi bila berlaku kematian, isteri dia pun dapat 1 juta. Ni adalah skim cepat kaya yang sebenarnya lah. Sebab dalam keadaan yang tiba-tiba tak, dia sama ada awak mati, tidak memberikan apa-apa pada isteri awak, ataupun awak mati, isteri awak dapat duit. Bukanlah dia tunggu awak mati, tapi maksudnya kita celengan kepada dia untuk hidup lepas tu kata sayang, okay? Itulah. Sekali dua dapat se. Dia akan dapat sekali, one off. Dia bukan dapat bulan-bulan mati lah. Bulan-bulan nak bayar 1 juta. Dia akan dapat sekali je. Sekali tu, dia bergantung pada jumlah yang kita ambil tu lah. Katakanlah awak nak ambil 1 juta. Jadi, penama, pewaris awak tu akan dapat 1 juta lah. So dia boleh hidup lah dengan duit 1 juta tu kan. Dia boleh buat macam-macam lah. Dia boleh bayar hutang ke, dia boleh uruskan anak-anak dan sebagainya. Okay. Bila awak nak apply insurance, awak kena ambil awak kena isi contract insurance. Contract insurance ni adalah polisi dan bukti perjanjian antara syarikat insurans dengan awak. Awak ni adalah pemegang polisi. Polisi ni maksud dia ialah syarat-syarat. Apa syarat-syarat dia? Contohnya awak ambil insurans kebakaran. Tapi awak siding. Jadi awak tak boleh guna insurans kebakaran tadi tu untuk claim awak siding tu. Faham tak? Ada polisi-polisi dia. Lepas tu katakanlah awak ambil polisi insurans hayat awak sebanyak RM500,000. Bila awak mati, isteri awak akan dapat RM500,000. Tapi tak sebila awak mati, isteri awak hanya akan dapat RM500,000 saja. Dia tak boleh dapat adalah 1 juta. Dia bergantung pada polisi perjanjian kita tu. Berapa yang kita ambil. Berapa yang kita ambil tu dia sebenarnya menentukan premium yang kita kena bayar tu. Kalau mahal awak ambil, awak nak ambil 1 juta nak bagi ke isteri awak. Jadi premium awak akan mahal. Awak nak ambil 100,000. Awak rasa tak mampu tapi awak nak ambil juga. Sebab awak sayang ke isteri awak. Jadi awak ambil 100k, premium awak bulan-bulan tu rendahlah sikit. Gitu. Berdasarkan kemampuan awak lah. Boleh kira lah. Dia akan recommend lah berdasarkan gaji kita tu. Okay.
Dan satu lagi Betul. dalam insurans ni adalah dia sebenarnya bukan untuk memberi keuntungan. Bukan kita ambil insurans ni nak untung tak. Sebab dia panggil ada satu prinsip indemnity. Prinsip indemnity ni sebenarnya adalah ganti rugi pada jumlah yang tidak melebihi kerugian. Dia bukan nak beri hutang pada awak. Katakanlah kita ni awak ke apa ni? Awak ambil insurans kereta. Katakanlah tak. Kereta awak beli kereta Azia 40,000 awak beli. Lepas tu awak ambil insurans dia akan cover 30,000. Awak baru je ambil sebulan. Lepas tu kereta awak tu kena curi. Jadi awak hanya boleh claim dengan syarikat insurans tu 30k sahaja. Sebab dia adalah tertakluk pada jumlah perlindungan yang awak insuranskan. Awak ambil 30k lah. Tapi belum tentu lagi awak dapat 30k sepenuhnya. Sebab kita kena kira juga kos dan sebagainya untuk mendapatkan insurans tu adalah benda-benda yang dah ketolak. Dan awak tak akan dapat lebih daripada 40k. Dia tak akan dapat lebih daripada jumlah harta tadi tu. Awak beli 40k, awak tak akan dapat 50k. Sebab dia bukan untuk keuntungan. Dia adalah untuk meringankan beban kewangan. Daripada awak tak boleh ke persekara, kereta awak hilang, ni kepala sakit kepala dah, PT pula tak ada untuk beli kereta baru. Jadi dia hanya boleh mengganti rugi pada amount, pada jumlah yang tidak melebihi kerugian yang awak alami tu. Okey, faham setakat ni? Yes, sir. Nampak dah sikit-sikit insurans ni kan? Nampak. Nampak. Lepas ni awak boleh apply lah. Kalau awak tak ada hijau lepas SPM, awak boleh jual insurans. Kalau betul-betul faham macam mana insurans ni berfungsi, awak boleh jadi agent insurans dan boleh teruskan ke peringkat universiti. Dapat duit banyak juga commission dia. Aduh, lepas sore jadi lambat ni. Okey. Yang seterusnya kita akan tengok perbezaan dua jenis insurans. Yang pertama insurans hayat, yang kedua adalah insurans am. Okey, insurans hayat ataupun life insurance, kita tengok mengenai tadi tu. Dia adalah pembayaran manfaat kewangan kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kematian terhadap orang yang diinsuranskan ataupun risiko tertentu. Dia memberi pampasan kepada awak sekiranya berlaku kematian terhadap awak ataupun orang yang awak insuranskan. Okay, sebenarnya awak boleh ambil insurans ni untuk orang lain. Katakanlah awak dah berkahwin, awak ada 2 orang anak. Awak boleh ambil insurans hayat untuk diri awak, untuk isteri awak dan untuk anak-anak awak. Dan katakanlah dalam satu situasi anak sulung awak meninggal, awak pun akan dapat pampasan atas kematian anak sulung awak tu. Ataupun isteri awak meninggal, awak pun akan dapat pampasan atas kematian isteri awak tu. Biasanya insurans hayat ni dia akan cover 3 benda. Yang pertamanya kematian pemegang polisi ataupun orang yang diinsuranskan, ataupun penyakit kritikal. Katakanlah awak sihat. Sekarang ni awak sihat, awak nikah, awak sihat lagi, dah tahu awak ambil insurans. Okey, tiba-tiba lepas 5 tahun ke apa, awak ada penyakit kritikal. Contohnya masalah buah pinggang yang menyebabkan awak tak boleh hijau. Bila tak boleh hijau, pendapatan awak terjejas. Jadi tak ada duit masuk ke? Gaji awak terganggu ke apa semua. Apa kalau awak jenis hijau swasta? Okey, jadi insurans tadi tu dia akan cover awak
Dia akan bayar pemampasan terhadap penyakit kritikal yang dia cover. Dia ada senarai dia. Penyakit ni dia cover, penyakit okey. Ada setengah penyakit dia tak cover. Okey, kita kena tengoklah dalam polisi tu penyakit apa yang dia cover. Kalau banyak penyakit yang dia cover, kau molek lah. Sebab kita tak tahu penyakit apa yang akan kena pada kita. Ataupun tiba-tiba awak kena stroke, lumpuh, confirm tak boleh hijau. Jadi bila tak boleh hijau, pendapatan awak akan terganggu. Tak, sebab tak boleh hijau. Lagi-lagi pula, kalau isteri awak terpaksa jaga awak. Bila isteri awak terpaksa jaga awak, pendapatan dia pun terganggu. Dia tak boleh hijau. Sebab dia kena cari ke awak ni. Siapa nak makan ke awak, nak mandi awak. Jadi, tu sah. Lepas tu, kos perubatan. Kena kos obat, pergi mari hospital. Okay. Lepas tu, kos peralatan. Awak terlantar, dekat rumah mesti nak kena ada katil, mesti nak kena ada kursi roda. Benda-benda gitu dia mahal. Masa kita sihat, kita tak rasa benda tu. Okey, jadi insurans tadi dia akan cover. Dia akan cover sebanyak mana jumlah yang telah dipersetujui dalam kontrak insurans. Okey. Yang seterusnya dia juga cover kehilangan upaya ataupun kita panggil cacat kekal. Cacat kekal disebabkan oleh kemalangan contohnya. Katakanlah tiba-tiba aksiden, lepas tu awak buta. Masuk kacau ke apa mata awak, tiba buta. Tu kita panggil cacat kekal. Cacat atau kekal ni luka-luka, lebam ke apa semua tu, tu cacat tak kekal. Kalau kekal ni dia memang sampai matilah, gitu. Jadi awak buta. Bila awak buta, katakanlah awak bekerja sebagai guru ke apa ke, tak boleh kerja dah. Mana nak ngajar dah. Atau awak kerja kilang ke. Lagi buat kerja kan sebab awak buta, jadi payuh benda tu. So disebabkan tu pendapatan awak akan hilang. Bila pendapatan awak akan hilang, syarikat insurans tadi tu dia akan bayar papasan pada awak atas kehilangan upaya awak untuk bekerja seperti biasa. Jadi insurans hayat ni adalah insurans yang paling penting sebenarnya. Insurans yang paling penting sebab dia cover benda yang besar. Benda yang besar termasuklah kematian. Bila berlaku benda ni, mana nak cari duit? Bila penyakit kritikal tu melibatkan pembedahan yang mahal, pembedahan mata contohnya nak 50,000, mana tak nak dapat 50,000 betul-betul. Jadi itu perlunya insurans supaya awak dapat duit untuk menanggung segala kos tu. Okey, itu adalah insurans hayat. Okey, ada soalan setakat ni insurans hayat? Tak ada. Faham? InsyaAllah. Okey. Yang kedua, yang kedua ni dia banyak sikit. Adalah insurans am. Insurans am adalah perlindungan terhadap kerugian ataupun kerosakan harta benda. Yang tidak melibatkan kematian lah biasanya. Okay, dia ada 5 sini. Biasanya ada 5. Yang pertama insurans motor, insurans kebakaran, insurans perubatan dan kesihatan, insurans kemalangan dan insurans perjalanan. Okay, kita akan tengok satu-satu. Berapa beza setiap satu ni? Adakah perlu kita ambil? Ni. Contoh-contoh benda yang telah berlaku. Kena penyakit kritikal. Mana saya nak cari 5,000 untuk pembedahan? Jadi, kena cari piti kata lah. Kalau tak ada insurans. Untuk bedah anak dia ke apa ke. Kemalangan dan kematian. Kalau aksiden, tinggal anak ke apa semua. Dia kena hidup tu payah. Sebab tak ada awak. Tak ada duit lah. Sebab awak tak ada. Ataupun bila awak mengalami hilang upaya kekal, keilatan. Cacat, terlantar. Biasanya terlantar lah. Sebab stroke kan. Jadi terpaksalah ahli keluarga awak tu bersusah-susah. Bersusah-susah untuk dia hidup lagi. Bersusah-susah untuk tanggung awak lagi. Jadi kalau awak sayang isteri awak dan anak-anak awak nanti ni, ambillah insurans.
supaya dia orang boleh hidup tenang. Walaupun kita kata duit bukan segala-galanya, tapi banyak perkara yang memerlukan duit. Dan duit banyak menjadi punca ketegangan dalam rumah tangga. Awak sebagai para suami ni kena mikir jauh lah. Okey, yang Macam pertama, mana tu? tengok insurans motor. Okey, insurans motor adalah perlindungan terhadap kerugian berkaitan penggunaan kenderaan berenjin, termasuklah motosikal, kereta, lori, bas. Semua kenderaan berenjin dia ada insurans motor. Okey, dan dia ada 4 jenis polisi perlindungan. Yang mana kita tengok susah. Apa perbezaan dia? Okey, perlindungan yang pertama akta. Lepas tu pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Lepas tu komprehensif. Okey, komprehensif kalau bahasa kampung kita nombor 1. Insurans nombor 1. Siapa Ajing bayar road tax? Tak Ajing? Borok deh. No, ya. Siapa yang Ajing bayar? Pengalaman lagi. Ada lagi. Road tax bayar bila? Nanya habis. Tahun sekali. Okey, setahun sekali tanda dia habis tu kan? Kita bayar road tax setahun sekali masa dia habis. Okey. Tak ada sangat buat Ajang bayar. Tak ada. Tak apa. Nanti ni sekarang ni sedap lah kan naik bayar suku mak ayah awak bayar. Nanti ni dah kena bayar sendiri. Sakit kepala lah awak. Jawab apa? Yelah, jawab apa. Okey, kita tengok satu-satu. Biasanya kalau ni akta dan pihak ketiga ni kita tak guna sangat. Sebab dia cover sikit. Kalau akta dia hanya cover liability kepada pihak ketiga akibat kecederaan atau kematian. Okey. Awak siding, lepas tu awak ambil polisi akta. Awak naik motor, awak siding dengan motor lain. Okey. Motor awak punah, awak patah sangir ke apa, waktu awak kena tanggung sendiri. Tapi gulawai awak tu, motor dia dan juga apa tu? Motor dia tak. Apa tu? Kecederaan dia. Kecederaan dia tu insurans tanggung. Kecederaan pihak ketiga tu. Kecederaan gulawai awak. Bukan kecederaan awak. Kecederaan awak tanggung sendiri. Kalau salah dia kan rasa insurans tanggung gak. Kalau salah dia, insurans tanggung kita, tak tanggung dia. Faham tak? Baik. Okey, kalau kita ambil insurans pihak ketiga, dia akan cover kecederaan dia. Saya guna situasi yang sama ni. Awak naik motor, lepas tu awak naik motor siding. Okey, awak tepuh. Okey, lah ni awak salah. Okey. Pihak ketiga ni, kalau kita ambil pihak ketiga, dia akan cover kecederaan gulawai dan juga kerosakan motor dia tu. Motor dia punah, insurans akan bayar. Insurans kita lah. Insurans kita ni bayar dia. Jadi awak tak boleh PT pun. Faham tak? Awak tak akan dapat 1 sen pun sebab dia tak cover awak. Dia cover pihak ketiga tu. Sebab kita ambil insurans pihak ketiga. Jadi, adakah untung? Kalau kita tengok si imbas lalu, rugi sebab awak tak boleh sambut. Awak tak akan dapat duit pun. Tapi, dia menyelamatkan duit awak daripada kena bayar kepada orang tu. Kepada orang gulawai tu. Kalau tak, awak kena bayar dia. Dia boleh tutup dengan awak. Awak kena bayar kecederaan dia, kos hospital dia, dan juga awak kena bayar baiking motor dia. Rugi alik kita gak Jadi rugi alik kita, jatuh ke rugi pula. Jadi insurans ni nak mengurangkan kerugian tu. Okey, kalau kita ni yang biasa. Pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Dia akan cover kecederaan gulawai, kerosakan harta benda gulawai dan juga
Dia Atau akan benda cover hilang. kita daripada kebakaran dan kecurian. Kalau berlaku kecurian, dia akan cover. Ni biasa kita ambil. Dia murahlah sikit. Berbanding dengan insurans nombor 1, insurans komprehensif. Kalau awak sebut komprehensif, rasa orang kampung tak tahu. Dia kena sebut nombor 1. Nombor 1, nombor 3. Okay, nombor 1 komprehensif ni dia cover kecederaan gulawai, backing motor dia cover. Lepas tu kalau berlaku kebakaran dan kecurian dia cover. Lepas tu kerugian kenderaan sendiri dia cover juga. Okey, tadi motor sidang, motor dia insurans cover, kos hospital dia insurans cover. Lepas tu backing motor kita pun insurans cover. Tapi kecederaan kita sendiri cover. Sebab insurans tu hanya untuk motor sahaja. Dia bukan untuk kita, dia untuk motor. Okey, faham tak? Antara empat-empat ni. Tapi dalam empat ni, dalam kehidupan sebenar awak hanya akan guna ni je. Pihak ketiga, kebakaran dan kecurian dengan komprehensif. Okey, mana awak rasa lagi baik? Insurans nombor 1. Insurans nombor 1 lagi baik. Tapi, dia ada tapi. Dia mahal sikit daripada insurans nombor 3. Sebab dia cover banyak kan? Ni kita panggil polisi ni. Gapa dia cover, gapa tak cover. Bila cover banyak, kena bayar banyak. Bila cover sikit, kena bayar sikit. Okay, faham? Biasanya, gapa yang orang buat ialah, kalau motor tu, kenderaan tu, motor ataupun kereta, motor baru, dia akan ambil insurans nombor 1. Kalau motor tu motor lama, nilai dia rendah dah, dia akan ambil insurans nombor 3. Gitu biasanya. Okay, faham? Okay. Oh, alam. Rasa celik dah sikit kan? Okay, ni. Ni kalau pergi bayar road tax. Kalau pergi bayar road tax tu adalah cukai jalan awak guna, awak kecek bahasa Inggeris sama. Road tax. Road tax tu dalam bahasa Melayu dia adalah cukai jalan. Okay, road tax tidak boleh dibayar kalau tak ambil insurans. So maksudnya motor ataupun kereta road tax dia hidup, dia ada insurans. Dia tak akan dapat road tax selagi mana dia tak bayar insurans. Road tax murah harga dia. 70 riyal gitu je. Tapi mahal yang awak bayar sampai 3-400 tu adalah insurans. Ni insurans etika. Insurans dia, bila kita bayar insurans, barulah kita bayar road tax dan barulah awak boleh dapat stiker road tax ni. Nanti ni, bila awak kena bayar sendiri, awak tahulah. Awak boleh nilai lah. Motor awak tu, kalau gijak apa dia tanya, nombor 1 ke nombor 3. Jadi awak fikir sendiri lah. Tahu lah awak nak mana kan. Awak nak nombor 1 ke, nak nombor 3 ke, awak fikir sendiri. Nilai kenderaan awak tu dengan insurans mana yang awak patut ambil. Kalau awak pergi jalan jauh sama, saya nasihatkan awak untuk ambil nombor 1. Sebab risiko tu lagi tinggi. Berbanding dengan motor tu duduk main kat kawasan kampung je. Gitu. Okey, saya nak nilai satu situasi. Ahmad memandu kereta miliknya dengan membawa seorang penumpang iaitu kawannya Rashid dalam perjalanan. Kereta Ahmad hilang kawalan dan merempuh kereta lain yang dipandu oleh Kamal. Okey. Ahmad, Rashid dan Kamal mengalami kecederaan manakala kereta Ahmad dan Kamal mengalami kerosakan. Okey, tentukan kerugian yang dilindungi sekiranya Ahmad ambil polisi insurans pihak ketiga. Okey, apa dia cover? Kecederaan. Kenderaan siapa? Kecederaan. Kamal. Kecederaan Kamal lagi? Ahmad. Ahmad dah. Rashid.
Sama kamu Rashid lagi ya. Ahmad dengan Rashid naik sekali. Oh. Ahmad pergi tepuh kamar. Dua-dua kereta rosak. Okey, insurans kalau dia ambil insurans pihak ketiga, insurans ni akan bayar ke siapa je? Kamar je. Dia akan Kamar. bayar kepada Kamar je. kamar sahaja. Kereta ya. Sebab learning, hak tepuhnya adalah Ahmad. Jadi dia akan guna polisi insurans Ahmad. Oh. Jadi disebabkan Ahmad ni ambil pihak ketiga, dia hanya akan bayar kepada Kamal sahaja. Kecederaan dan juga kerosakan kereta Kamal. Okey, tapi kalau Ahmad ambil polisi insurans komprehensif nombor 1, Dia cover laka. dia cover belakang. Dia cover apa? Kecuali Belakang. Ahmad. Kereta Kamal, Ahmad. Lepas tu dia gila. Salah tu. Rashid. Ahmad tak kecuali Dia hanya akan cover kereta Ahmad, kereta Kamal, kecederaan Kamal, tapi bukan kecederaan dia. Rashid. Rashid pun tak. Rashid boleh sakit saja lah. Kira bawa hang ah. No pay haja tu. Dia penumpang. Ahmad dengan Rashid tidak di cover. Dia hanya cover ni sah. Kecederaan Kamal sahaja. Tapi kereta dua-dua boleh cover. Okey, jelas? Error. Okey. Tengok yang kedua, insurans kebakaran. Kepuluh. Iyalah, pukul 10 pun. Masalahnya awak start aku 9:30 tadi. Insurans kebakaran, perlindungan terhadap kebakaran, kilat, letupan yang berlaku di rumah kediaman ataupun premis perniagaan. Okey, jadi rumah awak lah ni awak boleh ambil insurans kebakaran ni sebenarnya. Katakan berlaku kebakaran ataupun kena panas kilat ataupun berlaku letupan gas. Gas dapur kau awak lama tak balik kan. Jadi insurans boleh cover benda ni. Dia bertujuan untuk memulihkan kedudukan kewangan pemegang polisi. Okey, syarikat insurans akan nilai berapa kerugian. Kalau biasa dengan berita, jumlah kerugian masih dalam siasatan. Itu sebenarnya adalah untuk kegunaan insurans. Dia tahu jumlah kerugian tu berapa. Jadi kita tengok padai ke tak dengan insurans yang dia ambil tu. Katakanlah insurans dia ambil ialah kerugian sebanyak 500,000. Tapi bila kita cek sebenar-benar, bila berlaku kebakaran tu, dia rugi 700,000. Tapi dia tak akan dapat 700,000 sebab polisi insurans dia sampai 500,000 sahaja. Dia dapat 500,000 je. Okey. Dan di bawah insurans kebakaran, kita boleh ambil insurans tambahan, perlindungan tambahan seperti untuk taufan, banjir dan juga rusuhan. Kita boleh tambah dalam insurans kebakaran. Tapi bila kita tambah benda ni, premium kita akan naik. Jumlah bulanan kita kena bayar tu akan naik sikit. Bila berlaku gini contohnya. Habislah harta benda awak. Jadi nilai yang dia tu akan diganti oleh syarikat insurans. Yang kira balik. Okey, yang ketiga, insurans perubatan dan kesihatan. Dia famous lah ni. Perlindungan sebab ramai ada orang yang kena penyakit. Perlindungan terhadap perbelanjaan perubatan seperti kos kemasukan ke hospital dan pembedahan. Okey, antara polisi dalam insurans ni ada 4 biasanya. Insurans hospital dan pembedahan bila awak kena masuk ward. Insurans penyakit kritikal. Penyakit kritikal seperti jantung, kegagalan buah pinggang. Lepas yang ketiga, insurans pendapatan akibat hilang upaya. Awak berlaku kemalangan, lepas tu awak cacat. Awak akan dapat pendapatan bulanan. Dia adalah kiraan dia tu. Bukan, dia tak dapat banyak biasanya. Macam 500 bulan, tapi ada benda tu. Lepas tu yang keempat adalah insurans pendapatan hospital. Insurans pendapatan hospital ni maksudnya berapa hari awak duduk dalam ward, dia akan bayar ke awak. Satu hari tu berapa. So, bila awak terbit daripada ward, kita boleh claim benda tu. Okey, learning sebenarnya
insurans perubatan ataupun dia lebih famous dikenali sebagai medical card. Medical card, kalau kita ambil medical card tu, itu adalah insurans kesihatan dan perubatan. Bila masuk hospital, habis tunjuk benda tu, dia tak payah bayar. Bukan tak payah bayar semua. Katakanlah benda awak masuk hospital tu disebabkan oleh penyakit yang di cover oleh medical card tu, jadi awak hanya tunjukkan medical card awak, nanti dia akan hospital akan claim dengan syarikat insurans. Awak tak payah bayar lah kalau awak ambil kalau penyakit awak tu di cover oleh medical card. Dia murah je sebenarnya medical card ni. Kalau ada orang ambil dalam paling-paling murah dalam 30 lebih sebulan kena bayar gitulah. Dan untuk ambil insurans kesihatan, awak kena ambil dalam keadaan yang sihat. Macam lah ni lah. Dalam keadaan yang sihat, awak kena bayar murah je. Sebab risiko dia adalah rendah. Risiko awak untuk kena penyakit tu rendah. Jadi awak kena bayar murah. Tapi kalau awak ada penyakit dah, bila awak ada penyakit dah, awak pun nak pergi buat medical card. Masa tu premium awak bulan-bulan tak akan jadi mahal. Sebab awak berisiko tinggi untuk cover insurance tu. Jadi gitu. Insurans ni kita ambil lah masa kita sihat. Masa sihat ambil lalu. Sekurang-kurangnya awak ada life insurance dengan medical card. Insurans kereta tu memang semua ada dah. Dan medical card. Sekurang-kurangnya bila sakit mudah. Okey, yang keempat, insurans kemalangan diri. Okey, perlindungan sekiranya berlaku kecederaan anggota badan, kecacatan, hilang upaya atau meninggal dunia daripada kemalangan. Okey, dia berbeza daripada insurans hayat, insurans perubatan. Okey, ingat tak, dalam insurans motor, kecederaan awak tidak di-cover walaupun kita ambil nombor 1. Okey. Betul tak? Ya. So, ni adalah insurans yang boleh ambil. Insurans kemalangan diri. Bila berlaku kemalangan, walaupun insurans motor kita nombor 1, dia hanya cover kereta kita, tapi kecederaan kita tak ada siapa cover. So bila kita ambil insurans kemalangan diri ni, insurans ni akan cover kecederaan kita disebabkan oleh kemalangan tadi tu. Ni contohnya, tak cover kemalangan. Ni tengok umur deh. Awak umur sekarang ni 16 sampai 29 tahun. Awak kena bayar kalau awak saya ambil Zurich Takaful. Awak kena bayar 37 riyal sebulan. Kalau awak ambil Takaful kemalangan bawah Zurich. Dia murah je sebenarnya. Tapi kita sekarang macam rugi. Bayar sama 37 riyal sebulan. Bila berlaku kemalangan, masa tu nasi telah menjadi bubur lah. Awak tak akan dapat pun 100,000 ni. Kalau tak, awak akan dapat 100,000. Awak bayar 37 riyal sebulan. Nak cukup 100,000 tu lama mana kan. Tapi bila berlaku kemalangan, awak terus dapat 100,000. Kaki awak patah katakanlah. Saya dapatlah duit. Tu kebaikan dia lah. Yang tak ramai nampak benda ni. Okey, yang kelima adalah insurans perjalanan. Yang terakhir ni insurans perjalanan. Ini adalah perlindungan terhadap kerugian dalam perjalanan, sama ada melalui udara, darat atau laut, seperti kematian, kecacatan kekal, kehilangan bagasi, kehilangan pasport, kehilangan duit dan juga belanja perubatan sepanjang perjalanan. Biasanya insurans perjalanan ni, kalau awak tengok di tiket bas dia ada. Tiket bas dia tulis insurans. Berapa Sia kau? Sudah ingat. Insurans perjalanan tu kalau naik bas. Kalau naik kapal laut pun sama, dia ada insurans dia. Ferry tub tak ada. Ferry tub bas itu tak ada insurans. Kalau berlaku kematian, sepanjang perjalanan awak ke Thailand tu, awak tidak di-cover apa-apa. Sebab awak bayar tiket sahaja, awak tak bayar insurans. Tapi kalau awak ambil insurans sebelum pada awak pergi sana, awak pergi syarikat insurans, awak pun jumpa dah. Awak ambil dah insurans, awak akan di-cover. Ataupun bila awak masuk kereta, awak masuk kereta ke Thailand, nak lepas pada immigration dia tu,
awak kena ambil insurans. Yang tu baru dia cover. Kalau awak pergi biasa hari-hari dengan ferry tu, yang tu tak cover. Okay ni. Ni kalau kita ambil, saya ambil satu contoh. Awak ambil insurans perjalanan, bahasa Inggeris dia adalah travel insurance, untuk 2 orang melancong ke Korea Selatan selama 10 hari. Nak jumpa K-pop ni kan. Okay. Lepas tu, awak tengok. Awak beli dah tiket ni. So, dia ada beberapa plan. Kalau awak ambil takaful ikhlas, dia cover sampai 100,000. Kalau ambil Hong Leong, awak dia cover sampai 200,000. Kalau awak ambil Hong Leong takaful plan 2, awak dia cover sampai 300,000. Kalau bed elek, dia cover 2,000. Ni bed elek pun cover 2,000. Kalau trip tadi tu, tiket tadi tu cancel. Tiba-tiba syarikat tu cancel. Syarikat penerbangan membatalkan penerbangan disebab sebab tertentu lah. Awak dapat pampasan 10,000. Kalau awak masuk hospital dalam tempoh tu dapat 15,000. Tapi kalau awak ambil Hong Leong, awak masuk hospital dalam tempoh tu awak dapat maksimum awak akan dapat 200,000. Dia tak boleh pilih lah mana awak nak. Kita tengok lah apa kita rasa macam nak. Okay, nak ni lah. Mungkin masuk hospital. Dek sana mungkin masuk hospital kot. Dia boleh ambil ni sebab dia bayar mahal. Gitu. Tapi aku kena ingat semakin banyak coverage dia, semakin mahal lah. Macam ni kan, 77 ya je dia cover 100,000. Macam ni 100 ya dia cover sampai 200,000. Memang kita rasa rugi sebenarnya. Bayar 100 ya, tapi tak boleh gapo. Sebab tak berlaku apa-apa. Berbalik yang selamat. Burn saja 100 ya. Tapi kalau berlaku satu-satu benda, berlaku kemalangan, denung, berbaloi sangat-sangat kalau bayar 100 ya ni. Sebab awak akan dapat pampasan sehingga 200,000. Bayar 100, boleh 200,000. Okey. Dan biasanya insurans perjalanan ni adalah wajib bagi syarikat penerbangan, kecuali syarikat penerbangan murah. Seperti Air Asia dia bagi pilihan nak ambil ke tak insurans. Ramai orang tak ambil lah. Tapi to be fair, saya sendiri pun tak ambil kalau perjalanan tu dalam negara. Macam daripada Kota Baru nak pergi KL, saya sendiri pun tak ambil. Dia bayar berapa? 15 ya ke berapa. Saya tak ambil pun benda tu. Tapi kalau pergi overseas, biasa ambil lah. Sebab tak tahu apa berlaku. Okey, tu adalah 5 jenis insurans. Yang insurans yang di cover, yang cover macam-macam risiko dalam hidup awak. Okay, ada juga insurans yang kita boleh ambil secara berkelompok. Ada 2 keadaan. Yang pertamanya insurans berkelompok kepada organisasi. Okey, seperti syarikat lah biasanya. Dia memberi perlindungan kewangan kepada pekerja seperti kematian, hilang upaya, kemasukan hospital dan pembedahan. Okay, awak kerja dengan syarikat. Contohnya, awak kerja KFC. Lepas SPM, awak kerja KFC Tupak. Dia ada insurans sebenarnya. Awak di cover oleh insurans. Sekiranya berlaku kemalangan masa awak kerja tu, KFC akan cover awak. Syarikat insurans yang diambil oleh KFC tu, dia akan cover kos rawatan awak dan juga kalau hilang upaya, dia akan bayar pampasan pada awak. Yang benda ni kita tak payah minta sebenarnya sebab dia bergantung pada organisasi tu. Organisasi tu yang kena minta untuk awak. Sebab awak bekerja dengan dia, jadi dia kena lindungi awak sebagai pekerja. Okey, yang kedua adalah insurans berkelompok untuk murid. Yang ni sedar tak sedar sebenarnya awak ada. Hari ni baru tahu dah ada insurans. Insurans berkelompok untuk murid ialah perlindungan kewangan kepada murid seperti kematian, lumpuh, kecacatan dan alang kursi roda. Yang kita ada lah ni ialah takaful pelajar sekolah Malaysia, TPSM. Sebenarnya ni ada memang bawah kementerian, awak di cover oleh TPSM. Ni. Perlindungan setiap masa di seluruh dunia. Percuma untuk semua murid. So awak adalah benda ni.
Katakanlah awak berlaku kematian akibat kemalangan dalam perjalanan ke sekolah. Sebenarnya awak akan dapat tau. Kalau awak claim, awak akan dapat RM5,500. Kalau awak lumpuh, awak akan dapat daripada RM2,000. Kalau berlaku putus anggota badan ataupun kehilangan penglihatan, awak akan dapat daripada RM2,000 juga. Kalau hilang satu daripada mana-mana anggota badan, putus tangan sebelah, saya dapat RM11,000. Khairat kematian, bila berlaku kematian, sakit akibat mati biasa, sakit biasa, keluarga awak akan dapat RM1,500. Ataupun bila awak masuk ward, awak akan dapat sebenarnya allowance tunai hospital ni RM25 sehari. Lepas tu kalau awak kena naik kursi roda pula lepas tu, disebabkan tak boleh jalan, akan dapat allowance kursi roda RM1,000. Hari ni baru tahu tak? Jadi lepas ni, dalam pengetahuan awak dah ni, bila berlaku apa-apa risiko yang saya sebutkan ni, A sampai F ni, awak boleh pergi pejabat untuk claim benda ni. Nanti dia akan uruskan lah. Sebenarnya ramai banyak organisasi dia tak terangkan sebenarnya kepada orang yang dilindungi, sebab dia banyak hijau. Realitinya gitulah, dia banyak hijau. Macam KFC pun dia contoh kalau kerja KFC dia takkan kita akan terangkan awak bila berlaku kemalangan ini yang dia akan cover tak. Sebabnya dia malas nak cara benda tu. Tapi kalau awak claim, dia terpaksa layan. Jadi tadi pun gitulah. So awak tahu dah kan benda ni. So awak kena claim lah insurance tu. Bukan untuk dapat duit ni. Dia untuk membayar kerugian awak tu. Nak bayar kos perubatan awak kau semua tu lah. Okay. Ni. Okay, awak belajar dah pasal insurance. Okay, katakanlah ada satu situasi, Encik Daud membeli satu polisi insurans untuk dirinya jika dia terlibat dengan kemalangan. Daripada syarikat insurans bersatu berjumlah RM300,000 dengan bayaran bulanan RM100. Okay, siapakah syarikat insurans dan pemegang polisi? Siapa syarikat insurans? Syarikat insurans bersatu. Syarikat insurans bersatu. Pemegang polisi? Encik Daud. Encik Daud. Okey. Berapakah had perlindungan? RM300,000. RM300,000. Kalau lebih daripada itu, dia cover tak? Tak cover. Dia sampai RM300,000 sahaja. Berapakah nilai premium bulanan? RM100. RM100. Nyatakan risiko yang diinsuranskan. Kemalangan yang terlibat. Kemalangan. Kalau kebakaran, dia cover tak? Tak. Jadi ni adalah insurans kemalangan diri. Encik Daud ni dia ambil insurans kemalangan diri sebenarnya. Okey, faham dah tu. Sikit-sikit tak? Okey. Saya tengok next video jap. So banyak doa tak? Kemalangan. 2 maut dalam kemalangan membabitkan 2 kenderaan di Jalan Persekutuan Ipoh, Kuala Lumpur berhampiran simpang masuk ke Kampung Kelah Baru pada 18 Oktober. Kemalangan pada 11 pagi itu membabitkan sebuah kereta Proton Saga dan Perodua Myvi. Dalam kejadian itu, mangsa Muhammad Tahir Junus 64 tahun dan Nur Aini Muhammad Sam 56 tahun berasal dari rumah awam Jalan Ketoyong Tanjung Malim maut di tempat kejadian. Sementara itu, pemandu kereta Perodua Myvi parah dan dihantar ke Hospital Sri River untuk rawatan lanjut. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak berkata pihak bomba menggunakan peralatan kecemasan untuk mengeluarkan mangsa yang tersepit dalam kejadian kemalangan itu. Okey. Tak payah guna situasi ni. Guna situasi tadi. Guna situasi video ni. 2 maut dalam kemalangan. Okey, dengar molek dah. Dengar sekali lagi video ni. Jadi saya tanya awak, apa yang insurans tak cover? Membabitkan 2 kenderaan di Jalan Persekutuan Ipoh, Kuala Lumpur berhampiran simpang masuk ke Kampung Kelah Baru pada 18 Oktober. Kemalangan pada 11 pagi itu membabitkan sebuah kereta Proton Saga dan Perodua Myvi.
Dalam kejadian itu, mangsa Muhammad Tahir Junus 64 tahun dan Nur Aini Muhammad Sam 56 tahun berasal dari rumah awam Jalan Ketoyong Tanjung Malim maut di tempat kejadian. Sementara itu, pemandu kereta Pro 2 Myvi parah dan dihantar ke Hospital Seri River untuk rawatan lanjut. Okey. Sekarang ni kereta Sagar bertemu dengan King. Tak? Okey, lepas tu siapa yang mati? Kota Saga. Berapa orang? 2 orang, lelaki bini. Okey, 2 orang, suami isteri mati. Okey. Myvi Sorry. Kritikal. seorang cedera parah. Okey. Okey, sekarang ni kalau kita ambil situasi kereta Sagar. Kalau dia ambil insurans pihak ketiga, apa dia akan dapat? Kecederaan. Lepas tu kerugian harta benda. Lepas tu kerugian kenderaan dia sendiri. Pihak ketiga Tu, kereta Myvi. Hok kritikal dengan kereta Rio. Kalau insurans yang dipegang oleh Kereta Saga tu. Porta Saga, pihak ketiga, dia hanya akan cover Kereta. kereta Myvi ni. Dia akan cover kereta Myvi dan juga kecederaan penumpang Myvi tu. Tapi dia boleh ke apa tak? Tak boleh gapo. Tak boleh gapo. Kalau kereta yang ni kena back sendiri ke tak? Bagi sendiri. Back sendiri. Tapi kalau dia ambil insurans nyawa, apa akan berlaku? Dia cover diri je. Dia akan dapat pampasan juga kalau dia ambil insurans nyawa. Tadi kita kecek pasal insurans motor. Okay? Insurans motor memang tak cover dia. Tapi kalau dia ambil insurans nyawa, disebabkan dua-dua tu mati ni. Suami isteri mati ni. Kalau isteri ambil insurans nyawa sendiri, suami ambil insurans nyawa sendiri, dia akan dapat 2 kali ganda tau. Untuk pewaris dia tu. Katakanlah dia buh nama anak dia. Ataupun nama mak dia. Jadi dia akan dapat duit daripada kematian kedua-dua orang ni. Jadi Kalau gini kan rasa kata kemalangan ni belum berlaku. Kata kemalangan tu berlaku hari ni. Okey. Maring baru dia daftar insurans hayat. Okey. Dia kena dapat apa pasal tu? Okey, yang tu bergantung pada polisi insurans. Ada insurans berkuat kuasa serta-merta. Okey, ada insurans dia ada tempoh dia. Gitu. Tapi dia sebenarnya gini, kebanyakan insurans ni dia bukan dulu lalu. Ada dia ambil masa juga, 2-3 hari juga untuk siapkan dokumen ke apa semua tu. Barulah lulus. Jadi dalam keadaan insurans tu berkuat kuasa, awak akan dilindungi lah. Jadi bila sebab benda gini kita tak jangka berlaku. Sebab tu dah kena ambil insurans. Ramai orang jatuh miskin selepas berlaku kematian ataupun kehilangan suami. Sebab dia tidak di-cover oleh insurans. Bila tak ada benda ni, dia terpaksa mulakan hidup baru sendiri pula sebagai ibu tunggal. Kalau tak ada insurans. Jadi kalau suami dia tu ambil insurans, suaminya dia dapat duit. Dia boleh teruskan kehidupan macam biasa walaupun tak ada suami. Awak lah tak utamanya kena fikirlah benda ni untuk orang yang awak sayang. Okey, faham? Okey, ingat ke tak? Insurans am ada berapa? 5. 5. Yang pertama, motor. Yang kedua, Kebakaran. Yang kedua kah? Kebakaran. Yang ketiga, perubatan dan kesihatan. Yang keempat, kemalangan diri. Yang kelima, perjalanan. Okey. So ingat lagi faham kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, so sekarang ni
ni benda yang awak telah buat hari ni. Kita terangkan maksud risiko dan kena pasti insurans hayat. Maksud risiko, apa awak buat? Apa risiko? Melindungi kita daripada kemalangan. Sesuatu yang berlaku pada kita. Sesuatu bahaya yang mungkin berlaku pada kita. Dan insurans tu akan tanggung. Okey. Dan kita pun dah kena pasti insurans hayat dan juga insurans am. 5 insurans am tu untuk melindungi pelbagai jenis risiko. Okey. So awak dah buat. Ni adalah pengenalan kepada insurans. Lepas ni kita akan kira berapa premium yang kena bayar untuk jumlah-jumlah tertentu. Katakanlah awak ambil 300,000 perlindungan. Jadi berapa awak kena bayar setiap bulan. So lepas ni kita boleh kira benda tu. Cuma hari ni kita tengok secara gambaran awal apa itu insurans, apa itu risiko dan jenis-jenis insurans serta risiko yang dia cover. Okey, ada soalan setakat ni? Sir, Okey. berdasarkan insurans kebakaran dia cover berdasarkan kerugian Contohlah yang daftar tu 500,000, lepas tu yang rugi 300,000. Dia bayar 300,000 ke dia bayar 500,000? Dia akan bayar 300,000. Disebabkan oleh prinsip indemnity tadi tu. Sebab dia tidak akan memberi keuntungan pun pada awak. Dia hanya meringankan beban kewangan. Kita bukan ambil insurans ni untuk untung. Dan syarikat insurans pun tak akan bagi untung pada awak. Dia hanya akan cover kerugian awak. 500,000 yang awak ambil itu adalah had maksimum kerugian awak. Kalau dia accident pula tu dia akan bayar 2,000 lah. Tak juga. Dia akan nilai balik lah. Dia atas pada harga 5,000 tu juga bawah ada 5,000 juga dia bayar. Dia selagi mana dia berkuat rasa, tak kira lah berapa kali pun. Tapi Dia dia kali accident. tak kira sebenarnya. Tapi dia ada, dia panggil non NCD, non claim, apa saya tak ingat dah. Kalau awak tak pernah claim, lama-lama awak bayar, jumlah tu akan jadi kurang. Premium awak tu akan berkurang disebabkan awak tak pernah claim pun. Bila awak claim, insurans tu akan jadi mahal. Dia gini, contoh paling mudah, insurans motor. Tahun pertama awak ambil motor, insurans awak mahal benar tahun pertama tu. Tahun kedua dia murah sikit, tahun ketiga dia murah sikit, tahun keempat dia kau murah. Tahun kena awak accident. Awak claim insurans. So awak dapat insurans tu. Tahun ketujuh tak awak bayar awak tax pula tu, insurans awak akan jadi mahal mula. Faham tak? Sir. Okey. Ada soalan lagi? Sir, insurans pelajar tadi tu Okey. macam untuk masuk wad. Lepas tu masa nak bayar tu, kita tunjuk surat bukti pelajar sekolah, lepas tu bil tu tak nak bayar. Betul. Kira tu kita tuntut dah lah. Memang awak takkan dapat duit pun kalau daripada masuk hospital. Semua awak tak payah bayar. Kalau tidak kena bayar. Okey? Kalau kita swasta dah, dia bayar ke hospital. Gana-gana? Insurans pelajar masuk hospital swasta. Jadi insurans tu bayar. Insurans tu akan bayar. Tapi yang kena ingat, hospital swasta dia mahal. Kadang-kadang insurans tadi tu, kalau kita tengok mula, insurans tu dia cover berapa je. Allowance tu naik hospital 25 yang sehari awak. Awak duduk, kalau awak masuk pakar perdana tu 1,000 sehari. Kena bayar dia. Sakit aja tu. Jadi awak kena bayar sendiri pula 975 yang lagi tu. Tak kepala. Itulah dia bukannya cover banyak sangat. Kalau hot ni sebab dia free kerajaan ni dia free.
Kalau nak cover banyak, awak ambil sendiri lah lepas tu. Bila awak habis sekolah nanti ni, sekurang-kurangnya awak ada insurans hayat. Insurans hayat tak benda sebenarnya. Okay, ada satu benda lagi sebenarnya awak tak tertanya, tapi saya rasa awak biasa dengar, takaful. Macam ni ke? Takaful. Ya, ya. Apa beza antara takaful dan insurans? Takaful ni ya apa? Penyelur. Semua. Sama je. Sama je benarnya. Okay, awak pernah dengar tak? Bank biasa dengan bank Islamik. Nah, Okay, sama je. Insurans dengan takaful. Takaful ni hak Islamik. Insurans tu hak konvensional. Jadi kita sebagai orang Islam ni ambillah takaful. Dia bukannya dia insurans tapi Islami. Ambil takaful je lah. saya ambil insurans ke saya? Saya ambil Sun Life. Saya ambil dia tu cover semua lalu. Kau hayat saja. Saya ambil hayat saja baru. Tak ada lagi nak daftar untuk medical card tu. Medical card itu saya tanya-tanya juga yang Prudential 70 ya sebulan. Lagi? Ada apa soalan? Aduh. Tak ada ke? Tak ada, saya nak berhenti dah ni. Tak ada saya. Okey, nanti kita akan sambung dekat pengiraan. Pengiraan dia pun mudah je. Matematik pengguna ni dia mudah sebenarnya. Sebab dia adalah untuk aplikasi seharian. Untuk orang-orang biasa ngira. Jadi dia tak adalah payah macam lain tu. Multigraf fungsi ke apa tak. Dia mudah je. Dia banyak penilaian sebenarnya. Okey? Okey saya. Stop santai je. Okay, saya nak buka kamera sekejap. Nak ambil kehadiran. Buka sekejap. Saya nak screenshot kehadiran. Nanti nota ni saya akan send dalam grup awak. Lepas tu tulis dalam buku lah. Mana ni? Wan Haikal. Mana ada. Tidur. Mana Haikal? Puasa tak kah? Puasa tak Haikal? Puasa. Terang minum air. Okey, sekejap. Okey dah, tak ada apa-apa dah. Okey, terima kasih masuk kelas. Nanti salin nota lah. Saya bagi regu awak. Okey, jumpa esok. Assalamualaikum.